السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat, tuan-tuan hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul di dalam majlis yang semulia-mulia majlis, di tempat yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad, tempat yang paling Allah suka, ahab, yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa Ala, ialah masjidnya. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tergolong di kalangan hamba-hambanya yang mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Tanda sempurnanya iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, apabila seseorang itu mencintai sesuatu kerana Allah, apa yang dicintai oleh Allah, dia memaksa dirinya untuk mencintai hal itu. Dalam kehidupan kita barangkali ada benda yang kita tak cinta, tapi kita paksa diri kita untuk mencintai hal itu kerana orang yang kita sayang tu dia suka benda tu. Ini dalam kehidupan kita lah, analogi, contoh yang kita boleh gunakan dalam kehidupan kita. Banyak benda barangkali kita tak suka, makanan barangkali kita tak suka makan, ada warna yang mungkin kita tak suka, tetapi oleh kerana perkara itu, makanan barangkali, mungkin warna ataupun mungkin sesuatu perkara disukai oleh seseorang yang kita kasih pada dia. Umum, barangkali isteri kita, suami kita. Kita barangkali tak suka makanan tu, bukan favourite kita, bukan kegemaran kita, tapi oleh kerana isteri kita suka, kita pun paksa diri kita di atas cinta kita pada isteri kita untuk suka juga hal itu. Nak bagi sama. Dalam kehidupan kita barangkali banyak benda yang kita paksa diri kita untuk suka kerana orang yang kita suka, walaupun dia berlawanan dengan keinginan diri kita. Maka apabila kita sandarkan sesuatu kepada Allah Azza wa Jal, tentulah dia lebih lagi. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, sesiapa yang mencintai sesuatu kerana Allah
dia membenci sesuatu kerana Allah, maka telah lengkap dan sempurnalah iman dia. Dalam hidup kita tuan-tuan, banyak benda yang berlawanan dengan syahwat, nafsu kita. Karena syahwat ni dia suka kepada benda yang haram. Nabi kata dikelilingi neraka itu haffathumun nar bisyahawat. Dikelilingi neraka itu dengan sesuatu yang disukai oleh nafsu manusia. Sedangkan syurga itu pula dikelilingi oleh sesuatu yang berlawanan dengan nafsu manusia. Nabi SAW kata bumi yang paling Allah suka masjid. Pasal itu kita orang beriman ni memang kita main masjid lah. Pasal kita nak membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, wa rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid, seorang lelaki yang hatinya tergantung dengan masjid. Yang ni esok dia duduk bawah arash Allah. Allah kata sesiapa yang hatinya tergantung dengan masjid, Allah Ta'ala akan duduk, letakkan dia di bawah arash. Dan tempat yang paling Allah tak suka ialah aswaq, pasar. Tak kiralah mungkin pasar raya, pasar kan. Pasal tempat pasar ni, kata para ulama, kenapa Tuhan tak suka? Kerana dia merupakan pusat kepada perkara-perkara yang tak elok lah. Tuan-tuan pergi pasar macam-macam lah kan. Pendedahan aurat, orang menipu dalam jual beli, membazir waktu, lara dan sebagainya. Maka orang beriman ni dia akan tune, letakkan diri dia, dia akan cuba didik diri dia, bentuk diri dia untuk suka dengan masjid. Sebab itu yang disukai oleh Allah. Walaupun mungkin pada hakikatnya kalau kita tanya suka tak main masjid ni, barangkali mungkin kalau hakikat kita tak apa nak gemak lah. Tapi Allah suka, maka kita suka. Jadi mudah-mudahan saya kempen tuan-tuan, masjid wakaf. Masjid ni ialah masjid yang diwakafkan oleh almarhum Tuanku Syed Putra. Tanah ini ialah tanah almarhum Tuanku Syed Putra dan dibina di atas wakaf almarhum Tuanku Syed Putra. Raja Perlis sebelum daripada Tuanku Syed Sirajuddin, ayahanda baginda. Jadi mudah-mudahan segala majlis ilmu, pengimarahan masjid memberikan pahala yang berterusan kepada almarhum, dan mudah-mudahan ini menjadi pemberat di atas mizan baginda pada hari akhirat nanti. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tengok sedikit topik perbincangan pada malam ni kerana saya tidak ada aktiviti. Kemudian kebetulan ada kosong di masjid tuan-tuan ni, jadi saya minta izinlah mari untuk berkuliah di samping ada jemaah yang panggil mari, saya pun mai lah kan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita nak kongsi malam ni dapat manfaat untuk diri saya yang pertamanya dan untuk tuan-tuan. Malam ni saya akan baca satu hadis, yang hadis ini digolong sebagai, diletakkan sebagai hadis yang muskil. Ni tuan-tuan yang pernah dengar boleh take note. Di dalam bab hadis ada suatu tajuk yang diletakkan oleh para ulama
dengan tajuk hadis-hadis yang muskil. Orang Melayu juga guna perkataan muskil. Muskil ni apa dia? Kalau ikut definisi bahasa Melayu, muskil ni sesuatu yang tak jelas lah kot, tak pasti. Aku muskil lah, kan? Muskilul hadis. Jadi hadis-hadis yang tuan-tuan, dia ada satu bab, dia panggil hadis-hadis yang muskil. Hadis-hadis yang muskil ni maksudnya apa? Ni nak bagi mudah faham, straight to the point. Tuan-tuan akan jumpa hadis-hadis yang hadisnya itu sahih. Maknanya dari sudut status dia makbul. Hadis ni dia ada dua, satu makbul, satu mardud. Hadis yang diterima dengan hadis yang ditolak. Kita akan jumpa hadis-hadis yang makbul, yang sahih, yang diterima, yang diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain-lainnya. Tetapi bila kita baca matan dia, teks hadis tu, kita akan dapati benda yang pelik. Makna dia pelik. Dan makna dia seolah-olah bercanggah dengan Quran dan berlawanan dengan hadis-hadis yang lain. Itu makna muskil hadis. Hadis yang muskil. Hadis yang menimbulkan kepelikan. Betul ke ni? Kita akan kata macam tu. Sekali saya baca kat tuan-tuan, tuan-tuan mungkin akan kata macam tu. Biar betul ustaz ni. Umpamanya hadis apa? Ada pagi tadi saya duk sarapan dengan satu orang jemaah tu. Dia kata semalam dia dengar satu orang ustaz bagi kuliah, kata Nabi Musa tumbuk malaikat maut sampai terkeluar biji mata. Dia kata betul ke? Malaikat maut tu mari nak ambil nyawa Nabi Musa tumbuk, terkeluar biji mata. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tapi kita dengar, biar betul Nabi Musa ni. Bagi ketahuan sikit. Cuma dia kata ustaz tu ajak pula lepas tu, saya tak tahulah betul tak betul, tapi saya kata kalau ada rekod boleh bagilah. Tapi hak cerita Nabi Musa tumbuk malaikat sampai keluar biji mata tu betul lah, tapi adalah dia punya syarahan dia. Lepas tu dia kata Nabi Musa ni pergi cari Nabi Khidir, bawa ikan paus, bubuh dalam bekah. Lepas tu ikan paus tu kan dalam suratul Kahfi tu kan, lompat keluar. Saya kata biar betul ikan paus ni berapa orang nak kena tanggung. Lepas tu sama-sama mereka yang dengar tu nak kata ustaz tu tak betul pun ustaz. Dia kata apa? Orang besar kot no. Nabi Musa ni mungkin besar kot. Lepas tu kawan yang dengar mereka duduk sembang tu kata, kan macam dinosaur lah. Jadi mereka cuba nak takwil hadis tu. Mereka nak takwil bukan hadis, mereka nak takwil perkataan ustaz tu yang kata ikan paus. Cuma saya tahu dalam Quran kata ikan lah, dia tak sebutlah ikan paus. Tapi kalau kita fikir boleh ke bawa ikan paus dalam bekas? Ikan paus tak tahu ikan paus. Besar kan? Pasal itu bila kita nak sampaikan sesuatu ni, kita kena baca, kita kena perhati juga, takut sekali pelik kan. Tak apalah. Baik. Jadi hadis yang saya nak baca ni dimasukkan oleh para ulama sebagai salah satu daripada hadis-hadis yang maknanya menimbulkan kepelikan, menimbulkan percanggahan, yang menyebabkan orang yang baca rasa muskil. Biar betul. Takkan kot hadis bunyi macam tu. Tapi hadis ni sahih. Masalahnya tang mana? Tang nak tolak tak boleh. Pasal apa tak boleh tolak? Pasal sahih. Sanad dia sahih. Riwayat oleh rawi-rawi yang thiqah. Tapi kita nak terima, kita dengar sekali dengar, biar betul ni.
Tak apalah tuan-tuan tak dengar lagi. Sat lagi bila tuan-tuan dengar, tuan-tuan akan kata, ai, tu ke hadis ni? Dengar lu. Pasal itu dia nama hadis muskil. Kalau kita dengar tak ada pelik, tak ada bercanggah dengan Quran, kita rasa benda tu apa logik, benda tu normal, dia tak muskil lah, dia tak pelik lah, dia tak termasuklah hadis-hadis yang menimbulkan pertanyaan, persoalan. Tapi hadis ni dia muskil. Saja saya pilih hadis ni kerana banyak faedah dia, di samping kita boleh belajar tentang hadis yang muskil. Hadis yang muskil. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi cerita, hadis ni datang dalam 2-3 riwayat yang ada perbezaan sedikit. Kita akan baca 2-3 riwayat tu. Tapi tuan-tuan dengarlah hadis ni. Dengar pergi elok-elok. Pasal dengar matan dia pun dah rasa pelik kan. Aku nak kata tak betul, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari. Tapi tuan-tuan kena jaga-jaga. Sekarang ni kalau tuan-tuan dengar orang sebut riwayat Bukhari, riwayat Muslim, tuan-tuan kena cross check, kena double check. Sebab ada juga yang kadang-kadang dia tulis riwayat Bukhari tapi sebenarnya tak wujud di dalam Sahih Bukhari. Ada satu video penceramah, dahsyat, kalau kita dengar pun boleh percaya. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada masalah marilah ke kubur aku. Mai ke kubur aku. Kata, ya Rasulullah tolonglah saya. Ya Rasulullah bantulah saya. Tuan-tuan, hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, diriwayatkan pula oleh imam yang 6, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Dia sebut dalam video tu, dalam video. Lepas tu dia kata pula yang lagi sakan tu, pasal dia the highest ranking, the highest level dalam hadis ni, muttafaq alaih. Muttafaq alaih ni artinya Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada sahabat yang sama. Panjanglah perbahasan, tapi kalau disebut muttafaqun alaih ni memang kira A lah, A+. Dia kata hadis ni muttafaqun alaih. Tuan-tuan, hadis ni bukan takat muttafaqun alaih, tak ada dalam mana-mana kitab hadis. Tapi dia jual nama Bukhari Muslim. Dia claim kata ada dalam Bukhari Muslim, dan orang awam yang tak ada akses untuk nak cross check, double check, dia terima riwayat tersebut, dia kata Bukhari Muslim, akhirnya dia sangka kata betul ada dalam Bukhari Muslim, sedangkan hadis itu tak ada dalam Bukhari Muslim. Jual nama ni tuan-tuan wujud lama dah. Jenis jual nama atau jual nama? Jual nama, faham tak jual nama? Saya ni sebenarnya bawa ni daripada si fulan, tahu jual nama. Jual nama tu imam, jual nama apa? Jual nama yang paling dahsyat kali jual nama Nabi lah. Ada yang kata Rasulullah menghukum sunat menziarahi kubur pada setiap hari Rabu dan Khamis. Ada dalam Bukhari Muslim? Tak ada. Pasal itu tuan-tuan, kalau ada orang sebut Bukhari Muslim pada zaman sekarang ni, tuan-tuan kena cek. Kalau boleh tuan-tuan belilah Sahih Bukhari, belilah Sahih Muslim kan. Korang-korang tuan-tuan boleh balik tengok, tanya dalam bab mana ustaz. Tadi ustaz kata dalam Sahih Bukhari, dalam kitab mana, dalam bab mana. Pasal saya dengar macam pelik. Tak salah untuk dia balik double check. Tapi saya nak sebut kepada tuan-tuan hadirin mukminin, dulu ada satu cerita tau. Cerita Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in. Mereka dua ni kawan baik. Imam Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in. Mereka ni dua-dua imam hadis. Mereka pergi di satu masjid. Ni cerita jual nama. Jaga-jaga jual nama ni. Pasal kadang-kadang bila orang jual nama, macam mereka jual nama Nabi, kita tak boleh nak cek. Kita pakai terima. Kawan tu kata Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis
Imam Yahya bin Ma'in meriwayatkan satu hadis, dia pun sebutlah hadis tu. Hadis berkaitan dengan kelebihan siapa zikir la ilaha illallah, Allah Taala cerita cipta burung apa semua ni. Imam Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in bila dengar dia kata telah riwayatkan hadis ni Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, lawan hang tengok aku tengok hang. Tuan faham tak? Ahmad tanya Yahya, hang ke pi habaq hadis tu kat dia? Hang ke yang riwayatkan hadis tu? Yahya kata tak. Aku ingat hang. Aku pun tak pernah baca hadis tu, aku pun tak pernah dengar ni, baru kali pertama dengar. Tapi dia kata kawan tukang cerita tadi ni, dia kata dia ambil hadis tu daripada kita. Yahya bin Ma'in tu hang, Ahmad bin Hanbal tu aku. Hang pun tak kata, aku pun tak kata. Kita pergi tanya dia, pasal dia jual nama kita. Masa tu tuan-tuan kan, mana orang nak kenal Imam Ahmad, mana nak kenal Yahya bin Ma'in. Tapi kawan tu silap ribulan, kantoi lah. Jual-jual nama tuan badan tu ada dalam majlis tu. Depa Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in ni pergi tanya. Tadi ni baca satu hadis, kata ambil daripada Imam Ahmad bin Hanbal, daripada Yahya bin Ma'in. Saya Ahmad bin Hanbal, dia ni Yahya bin Ma'in. Kami tak pernah baca hadis tu, kami tidak pernah meriwayatkan hadis tu. Mai mana? Kawan yang kata putak alam ni yang kata putak belik ni, dia pusing boleh ke dia? Kalau kita mau kantoi macam tu, kita tak tahu dah mati kutu lah. Kata dia, aku lama ni dengar kata orang duk sebut Imam Ahmad dengan Yahya ni bodoh. Hari ni memang betul mereka ni bodoh. Mereka tu kena pula. Pasal apa? Aku duk dengar orang duk kata Imam Ahmad ni bodoh, Yahya bin Ma'in ni bodoh. Memang bodoh betul lah. Apa pasal pula kami yang kena? Awak hampa dua ingat Ahmad bin Hanbal tu hang seorang saja. Yahya bin Ma'in tu hang saja nama Yahya bin Ma'in. Belungguk lagi Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Kalau bukan hampa yang cerita, Ahmad bin Hanbal lain lah, Yahya bin Ma'in orang lain lah. Bukan hampa saja nama tu. Tu dia tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan faham ke tak? Nampak tak dia punya pusing dia macam mana? Sedangkan bila kita sebut Ahmad bin Hanbal, tidak ada orang lain dah melainkan Ahmad bin Hanbal, imam itu. Bila disebut dalam ilmu hadis Yahya bin Ma'in, dia ada seorang tu ya, Yahya bin Ma'in tu lah. Tapi dia kata aku riwayatkan. Tuan-tuan pergi cerita tak mana pun bila sebut Imam Ahmad bin Hanbal, kan, orang akan faham Ahmad bin Hanbal, tapi dia pusing. Macam satu orang, saya pergi makan dengan mufti. Dia tengok mufti, dia pi. Dia kata, yang ni bukan mufti Perlis Dr. Mazhar ke? Betul ke? Tak, bukan. Saya Muhammad Asri. Oh, minta maaf pasal nampak muka macam Dr. Mazhar. Tak bohong. Memang dia Muhammad Asri. Oh, kan? Tapi bila kita sebut mufti Perlis tu, seorang tu sajalah. Tapi kawan yang tukang bohong ni, dia kata apa? Dia kata Ahmad bin Hanbal orang lain. Kalau hang tak cerita, aku dengar Ahmad bin Hanbal orang lain. Nampak tuan-tuan apa poin dia? Orang sekarang menjual nama untuk meyakinkan apa yang dia cakap. Dia berbohong di atas nama imam-imam ni. Termasuklah yang dakwa Bukhari Muslim tu, kita kena cek. Barangkali dia bukan riwayat Bukhari Muslim. Banyak benda yang orang sandarkan kepada Al-Imam Syafi'i, dia tak kata. Termasuk antara yang masyhur, ilahi lastulil firdaus, depa sandarkan Imam Syafi'i, dia tak kata. Berbohong di atas nama Imam Syafi'i, berdusta atas nama imam. Imam tak pernah kata. Depa yang bubuh atas nama imam tu, itu nama dia bohong. Siapa yang bohong? Bukan Imam Syafi'i bohong, depa bohong.
Pasal nak bagi orang percaya, nak bagi orang terima, jual nama mereka tak laku. Juallah nama Imam Asy-Syafi'i. Demikianlah agama dilelong. Pasal tu ada satu orang ustaz, baru tak sat saya tengok dalam Facebook, buh nama Ustaz Mekah. Walaupun hari-hari dia hantam kan, dia membuh nama ustaz dia Ustaz Mekah kerana dia duduk di Mekah. Siapa nak berdoa bayar duit kat dia, infak seikhlas hati, dia akan tolong doa. Ini semua tuan-tuan hadirin mukminin, wallahu taala alam. Pandai-pandailah tuan-tuan. Baik, saya dah tak baca hadis ni dalam isyak awal. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi cerita, qala rajulun lam ya'mal khairan qat, telah berkata seorang lelaki, dalam riwayat yang lain lelaki ni daripada Bani Israel. Tuan-tuan kena dengar betul-betul matan ni, pasal matan ni dah pelik dah. Telah berkata seorang lelaki, dia tak sebut siapa, rajulun. Telah berkata seorang lelaki, lam ya'mal khairan qat, yang mana lelaki ini tidak pernah melakukan kebaikan walaupun sedikit di dalam kehidupan dia. Tak, kita akan tengok dalam riwayat-riwayat yang lain, dia satu orang yang kaki maksiat. Lam ya'mal khair qat. Dalam riwayat yang lain dikatakan dia satu orang yang Allah bagi kekayaan, anak yang banyak, harta yang melimpah ruah, tetapi dalam kehidupan dia memenuhi hidupnya dengan kemaksiatan. Istidraj. Tuhan bagi dekat dia banyak, tapi dia hanyut. Baik. Fa idza mata faharriquhu wa dharu nisfahu fil bar wa nisfahu fil bahr. Dia pesan pada anak-anak dia wasiat pada anak-anak dia kata, dalam sebahagian riwayat dia kata masa dia sakarat, masa dia nak mati ni, satu orang yang jahat, satu orang yang bergelumang dengan maksiat, satu orang yang hidup dengan menderhakai Allah, tentulah ketika dia nak habiskan umur dia takut. Dan kebanyakan kita mati ni memang kita tahu kita tak boleh elak, tapi apa yang kita takut? Kita takut nak berhadapan dengan apa yang kita akan lalui selepas daripada kematian. So lelaki ni sangat takut. Dalam sebahagian riwayat dia kata dia sehingga dia hilang akal. Dia punya takut ni. Dia kata, kalau aku mati, bakarlah jasad aku. Oh, dia punya wasiat arahan dia tu, bakar jasad dia. Kemudian setelah hancur menjadi abu, letakkan sebahagian abu itu fil bar, biar dia bagi jadi dua. Satu bahagian tabuk atas darat, satu bahagian lagi fil bahr, taburkan di lautan. Jangan letak setempat. Bakar, tumbuk, bagi hancur, bagi jadi abu, relai. Satu bahagian tabuk dekat darat, bagi dia berterbangan, pergi rata-rata berceramuk ni. Satu lagi letak dalam laut, bagi dia pergi rata-rata jugalah, perasin. Fawallah, dia kata, demi Allah, la in qadarallahu alaihi liyu'adzibannahu 'adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Tuan-tuan dengar, dia kata, kalaulah Allah Ta'ala ini berkuasa, mampu, boleh untuk dia menghimpunkan balik jasad aku yang telah hancur dan bertebaran, kalaulah Allah itu boleh. Maknanya
pada sangkaan dia, Allah tak mampu. Kalau Allah Ta'ala bolehlah, lepas dah hancur, lepas dah relai, lepas dah berterabuk, lepas dah bertebaran, kalaulah boleh, maknanya tak boleh lah pada sangkaan dia tu, pada keyakinan dia tu tak boleh. Dia kata lain qadarallah, kalaulah Allah tu bolehlah dia himpunkan balik badan aku ni jadi satu macam asal, tentulah dia akan azab aku dengan suatu azab yang tidak pernah dia mengazab sesiapa pun dalam kehidupan ini. Maknanya dia kata kalau Allah boleh himpun aku, dia akan azab, seksa aku dengan satu seksaan yang tidak pernah dia berikan kepada mana-mana hamba dia. Maknanya dengan tindakan dia bakar, tindakan dia mengasing dan membiarkan di daratan dan di lautan itu, pada pandangan dia selamat. Allah tak boleh cari balik, Allah tak boleh kumpul balik, lepas dah. Wa amara al-bar liyajma'u ma fihi thumma qala فأمر الله البحر فجمع فيه. Allah Ta'ala memerintahkan setelah dia buat benda tu, tuan-tuan, anak-anak dia ikut dia. Tuan-tuan, dalam riwayat yang lain ada sikit tambahan, dia ni satu bapa yang bagus. Pasal bila dia panggil anak-anak dia tanya, dalam riwayat yang lain lah, cerita yang sama tapi ada tambahan. Dia kata, hampa rasa aku ni macam mana? Dia kata, bapa, tidaklah kami mengetahui adanya bapa yang lebih baik di atas dunia ni daripada bapa. Sebaik-baik ni'mal ab anta, sebaik-baik bapa engkau lah. Artinya tuan-tuan, kadang-kadang ada manusia dari sudut duniawi dia memang boleh serve anak beranak dia dengan kehidupan yang baik, tetapi dia gagal di dalam urusan akhirat. Ada sebahagian ibu bapa kita jumpa dalam soal keperluan dunia, dalam soal kehidupan dunia, memang dia the best. Nak makan apa, nak pakai apa, nak motor apa, nak buat apa, nak telefon apa, dia boleh provide, dia boleh sediakan, semua dia boleh bagi. Dia ada duit, dia ni memang ada duit, kaya, anak dia nak apa semua dia bagi, tetapi dia gagal di dalam urusan akhirat. Tu yang anak dia, pak dia suruh bakar pun bakar. Pesanan orang mati, orang Melayu macam tu lah, selalu juga kan, apa orang mati pesan ni kira kan, kalau tak buat sat lagi pejam tak rapat, kepala terangkat, merepek. Yang ni orang mati pesan ni, yang ni wasiat arwah ni kan. Apa benda pun kita kena cek, dia suruh tu betul ke tak betul kan. Baik, kita sambung. Kemudian fa'amara Allahul bahra fajama'a ma fihi, maka Allah Ta'ala mengarahkan lautan untuk mengumpulkan semula badan tubuh dia. Wa amara al-bar liyajma'u ma fihi, dan Allah Ta'ala memerintahkan daratan untuk menghimpunkan balik jasad dia, maka dia pun jadilah balik. Allah Ta'ala suruh semua makhluk dia. Allah fa'alul lima yurid, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala boleh buat apa yang dia nak. Kemudian apabila dia terkejut, Allah Ta'ala telah hidupkan dia balik, dia terkejut. Pasal itu ada orang kata, ni mungkin jahil lah, kalau kata tak jahil berat juga kata-kata ni. Dia kata untunglah orang yang mati dalam perut buaya ke, mati tak ada kubur ni. Pasal apa? Kalau mati tak bernisan, mati tak berkubur, selamat dari soal jawab kubur. Ada orang mati di laut apa semua kan, mati tak ada, tak jumpa mayat. Tak jumpa mayat, tak ada kubur. Bila tak ada kubur, malaikat pergi tanya agak-agak.
Tuan-tuan, pergi tanya ke tak? Ha? Pasal nama dia soal jawab kubur. Dia tak ada kubur. Lega pok hang, awak. Kubur tak ada. Tak gaduh nak jawab. Kalau tuan-tuan pun ada akal begitu macam kawan ni. Mati di mana pun tak berkubur, tak bertanda. Letak saja ajal sampai masa soal jawab bermula. Diajar atau tidak? Ditalqin ataupun tidak? Setengah orang dia takut nak mati di Mekah pasal di Mekah tak talqin. Kalut dia. Ini pun satu dungu ya. Dia kata kalau kita mati di Mekah no kalut no. Pasal Mekah geng-geng Wahabi tu depa bukan talqin, tanam-tanam terus balik tinggal macam tu. Jenuh kita nak jawab esok ni. Mau kalau di Malaysia diajak bolehlah juga nak jawab. Ada juga soalan-soalan bocor. Jangan kau takut, apa yang datang itu daripada makhluk Allah jua. Jika dia tanya siapakah Tuhan, jawablah dengan lidah yang pasti, Allah Tuhanku. Mau kalau ajak ni lepas juga. Dia ingat lagu trial exam. Ada soal ramalan. Kan? Lepas tu dia tambah pula, janganlah engkau takut jika dipukul tengah, mengelaklah engkau ke kiri. Jika dipukul ke kiri, mengelaklah engkau ke kanan. Jika dipukul di tengah, terima sajalah. Janganlah engkau takut yang akan datang kepada engkau makhluk daripada makhluk Allah jua macam kita. Tak takut lagu mana 3 kali Jumaat tinggal jahit tapi tangkap lah. Kan? Mana batu dia pula duk buat ni? Apa kata mayat, apa kata si hidup pada si mati? Baik. Kawan tu pula kata, baik lagu mana kawan kita ni? Kan? Ini semua tuan-tuan benda tak ada dalil ni. Baik, kita sambung. Kemudian Allah Ta'ala tanya dia, bila dia hidup balik, Allah Ta'ala tanya, lima fa'alta. Ni yang hang suruh bakar mayat hang, tauk di tengah darat, tauk di tengah laut ni pasal apa? Lima fa'alta. Hang buat ni pasal apa? Wa huwa a'lam. Allah kalau dia tak tanya pun, dia tahu, dia maha mengetahui. Maha suci Allah daripada tak tahu. Kita jangan baca macam ni, kita berkata, oh Allah Ta'ala ni dia tak tahu, dia kena tanya dulu. Dah. Dia tanya tu untuk kita. Wa huwa a'lam. Pasal tu, tuan-tuan, ada orang tanya, ni pun muskil juga. Dia kata satu orang, sebelum dia lahir lagi, Tuhan dah tulis dia ahli neraka. Tidakkah itu zalim? Kan? Sebelum kita lahir lagi, sebelum kita jadi lagi, Allah dah tentukan neraka dengan syurga. Kalau kita dengar macam Tuhan zalim lah. Pasal apa yang kita nak kena ni kan? Apa kata para ulama? Tuhan menulis ketentuan diri kita di atas ilmu dia. Faham tak? Maknanya dia dah tahu Tuhan ni dia beyond time. Artinya apa yang kita nak buat masa kecil, apa yang kita nak buat masa muda, apa yang kita nak jadi masa tua, dia tahu ke tak tahu? Dia tahu ke tak tahu? Ke tuan-tuan pun penin. Tuhan ni lepas kita buat baru dia tahu. Sebelum kita buat dia pun tak tahu. Tuhan ni kita tak buat lagi, dia tahu dah kita nak buat apa. Dia tahu dah kata syaitan tu akan jadi macam tu. Dia tahu dah, dia maha mengetahui. Allah ni masa dia buat syaitan, dia pun tak tahu kata syaitan ni nak bantah. Tengok-tengok ketegang, silap buat. Tak, dia tahu. Tapi kenapa dia cipta juga? Kerana ada hikmah dia untuk kita, bukan untuk dia. Sebab itu apabila Allah Ta'ala menentukan kita sebagai ahli neraka di atas ilmu dia, memang dia tahu kita ni lagu mana. Saya bagi contoh macam ni lah. Nak bagi mudah faham, selalu saya bagi contoh macam ni. Di sekolah, cikgu selalu akan bagi senarai dululah. Lah pun ada jugalah. Senarai orang yang diramalkan oleh sekolah berjaya. Cikgu akan buat senarai, budak-budak 10 orang ni diramalkan 10A. Dan cikgu cuma tak yang apa best student tu dia kata ini pelajar-pelajar harapan sekolah, yang ni akan dapat top score. Tapi belakang buku tu juga cikgu tulis apa? Hak mana pelajar-pelajar yang memang telah dijangkakan akan
Out. Ada juga. Zalim tak cikgu tu? Amboi cikgu, tak dan kami nak periksa lagi ya. Tak dan tulis nama lagi, dah bubuh saya out dah. Adakah cikgu tu zalim? Tunggu habis periksa dulu. Cikgu tu dia tulis ramalan itu based on apa yang dia perhati, pemerhatian dia pada perjalanan kita. Sebab itu dia boleh buat ramalan tu. Dia dah boleh buat jangkaan itu. Itu manusia, tengok-tengok betul. Ramalan tu selalunya tepat. Kan? Macam kaji cuaca, dia ramal. Kita nak kata dia tahu benar ke? Dia tak tahu benar ke? Tapi ada pengetahuan dia. Maka Allah Ta'ala lebih daripada itu. Maka Allah Ta'ala bila dia kata kawan ni ahli neraka, dia dah tahu dah kawan ni punya perjalanan hidup tu macam mana. Dia tahu dah kawan ni akan buat macam mana, kawan ni akan jadi macam mana. Dia tahu dia Tuhan. Jadi memang kalau dia kata ahli neraka tu memang betul ahli neraka. Tuan-tuan faham? Tuan-tuan tak boleh kata lah Allah Ta'ala jangan duk tulis apa lagi, biarlah dia hidup dulu. Lepas mati baru kira balik. Ni tak ada apa-apa, tak ada kawan tu beranak buh neraka dah. Dia Tuhan, bukan kita. Sebab itu manusia, anak dia sendiri bila lahir dia tak tahu jadi apa, tapi Tuhan tahu tak? Tuhan tahu tak masa dia lahir tu nak jadi apa? Dia tahu pasal dia Tuhan. Maka sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kita kena faham dalam hal ni. Allah Ta'ala tanya, lima fa'alta, pasal apa engkau buat macam ni? Kalau tuan-tuan nak dengar jawapan pasal apa dia buat macam tu, kita tunggu selepas laluan azan Isyak. Lepas daripada Isyak, kita akan baca jawapan lelaki ni kenapa dia pi buat macam tu dan apa yang Tuhan buat kat dia. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita sambung hadis ni. Allah Azza wa Jal tanya dia, lima fa'alta, kenapa engkau buat sedemikian? Jawab dia, min khasyiatika wa anta a'lam. Dia kata tindakan yang aku lakukan itu adalah kerana khasyah, perasaan takut yang begitu kuat terhadap dirimu wahai Tuhan. Dia kata min khasyatika. Khasyah ni takut. Tu yang tuan-tuan dengar khasyatullah kan dalam pengajian apa? Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa ataupun tasawuf, dia ada satu bab dia panggil khasyatullah, takut kepada Allah. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah, min ibadihi, daripada kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Khasyatullah, takutkan Allah. Dia kata aku buat ni pasal aku takut kepada engkau ya Allah, dan engkau maha mengetahui. Tuan-tuan, yang menimbulkan muskil, yang menimbulkan perbahasan, perbezaan di kalangan para ulama sehingga macam-macam takwil, macam-macam tafsiran, ialah pada faghafaralah. Tang tu ulama berpecah kepada beberapa pendapat pada kalimah tu. Kalimah apa? Allah ampun dia. Ampun. Faghafaralah. Maknanya Allah mengampunkan dosa dia dan Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Clear. Maka timbul persoalan. Yang pertama apa dia? Yang pertama, macam mana Tuhan boleh ampun dia sedangkan dia telah melakukan beberapa kesalahan, dan kesalahan yang dia lakukan ni bukan kesalahan kecil, kesalahan yang boleh membawa kepada kufur, iaitu meragui kekuasaan Allah. Ulama kata, dia boleh kata, pertama, dia bakar diri dia tu salah dah. Hukum bakar diri ni atau hukum membakar mayat ni ataupun membakar diri kita lah, hukum dia haram. Tu dah salah dah.
Tapi yang tu tak apa, dosa besarnya. Yang beratnya pada akidah dan tauhid, sehingga berlaku perbahasan, perdebatan panjang lah di kalangan ulama, muskil, ialah pada dia pi sebut, jikalaulah Allah itu mampu, tentu dia akan azab aku. Tapi bila aku buat lagu ni, Allah tak boleh cari aku selamat. Dia meragui kekuasaan Allah, dia menafikan kemampuan Allah, dia selamat hanya kerana dia takut. Maka apabila benda tu muskil, dia marilah pada kaedah dia panggil apa? Takwil. Hadis-hadis yang muskil ni, tapi saya kena huraikan juga, kerana dibimbangi tuan-tuan semua bakak diri esok ni. Kalut saya. Kan? Esok dengar dia kata kawan tu, dia kata Mamat bakak diri dah. Lepas pergi kelas malam, bakak diri dah. Ada balik tulis WhatsApp pasal. Okey, baik. Al-Imam Al-Khattabi juga dan yang lain-lainnya, seperti yang disebut oleh Ibnu Hajar, ada beberapa takwilan. Artinya ada beberapa tafsiran untuk nak bagi faham supaya kita tak keliru. Satu, yang paling kuat, ada banyaklah. Depa kata yang pertama, kawan ni jahil. Dia jahil. Maknanya faham tak? Ada benda dia beriman Allah Ta'ala itu maha berkuasa, tapi dia jahil pada sebahagian sifat Allah. Maknanya dia tak tahu kata Allah itu mampu. Boleh jadi tuan-tuan, boleh jadi. Jahil. Jadi ada ulama kata dia diampunkan itu kerana kejahilan. Dan orang yang jahil ni termasuk daripada uzur, excuse. Kan? Seseorang itu diampunkan kalau dia tak sengaja, dipaksa dan tak tahu. Diangkat, rufi'atil qalam. Allah Ta'ala tak hukum satu orang yang dipaksa, tak sengaja, tak tahu, jahil, tak kena. Jadi dia jahil, dimaafkan. Ada yang tafsir macam tu, jahil. Ada juga yang tafsir kata dia ni tak sampai lagi kepada dia Rasul. Maknanya dia adalah orang yang hidup pada zaman tak datang Rasul. Jadi maksudnya dia tu tak ada ilmu, dia tak tahu, dan dia tak sampai lagi kepada dia tentang kekuasaan Allah, sifat Allah. Kerana Quran kata, wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan menghukum manusia hatta nab'atha rasula. Dia di kalangan ahlul fatrah, maksudnya tak sampai lagi maklumat tu kat dia, maka dia terselamat. Tapi kalau tuan-tuan sampai ke tak sampai? Tuan-tuan ni sampai maklumat ke tak? Lebih balik sampai. Maka tuan-tuan tak boleh excuse depan Allah Ta'ala esok, maklumat tak sampai, mana saya tahu. Makanan hok dalam hutan pun hang cari waste jumpa. Orang kita ni tuan-tuan, kalau bab hala ke dunia, hala ke nafsu, orang habang ada nasi apa sedap, masuk dalam hutan 3-4 kali tukar kereta kan, waste 3-4 kali sesat, jumpa boleh ke dia cari. Pasal apa? Pasal nak makan hok sedap tu. Jadi tiba-tiba dia mai kata, "Oi, saya tak tahu, maklumat tak sampai. Depa tak habang kat saya." And no excuse. Baik. Berikutnya lagi apa dia? Tapi kita nak ringkaskan masa. Di antara takwilan yang menarik, yang dianggap kuat kerana ada hadis yang menyokong, ialah apa dia? Lelaki ni dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan kena tahu, pertama lelaki ni dia beriman tau. Pasal apa tuan-tuan kata dia beriman? Pasal apa kita kata dia beriman? Pasal dia buat benda ni kerana dia takut kepada Allah. Hanya orang beriman takut. Maksudnya asasnya dia mukmin.
Cuma mukmin ni dia ada masalah lah, faham tak? Dia ada lah kekurangan dia. Okey. Kawan ni dia dapat pengampunan sebab dia punya takut tu, dia punya risau tu, sampai dia pergi sebut benda yang dia sendiri tak sedar. Boleh faham? Kan? Okey. Pendek cerita. Macam ni lah. Ada satu hadis yang selalu tuan-tuan dengar, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tentang satu orang yang Allah Ta'ala cerita dia musafir pergi ke padang pasir, bawa unta, atas unta dia ada bekalan makanan, kemudian dia berteduh di sebatang pokok, dia ikat unta dia. Padang pasir, tuan-tuan biasa pergi padang pasir. Padang pasir ni tengok kiri, tengok timur macam barat, tengok barat. Padang pasir ni kalau tuan-tuan duduk sama, tak tahu nak pergi ke mana. Tetapi padang pasir, tak tahu nak tuju mana, tak tahu, sama. Pusing-pusing pergi tang tu, pusing-pusing pergi tang tu. Kira siapa yang sesat padang pasir ni mati ya. Dia kata aku ni sesat di KL. Sesat di KL kira. Sesat di KL. Kan? Orang tak kata sesat di KL. KL sesat apa? Nak mati apa? Kira ikan nak makan. Kan? Baca-baca. Hang jangan duduk tinggal aku, aku sesat tengah KL ni. Tambah kalau main kangak. Hang tunggu aku di kangak, aku sesat. Kangak nak sesat apa? Habis sangat tuan-tuan akan terlajak siam lah. Kan? Pusing-pusing orang tu lah. Padang pasir. Dia jaga-jaga, dia tengok unta dia tak ada. Hadis yang selalu tuan-tuan dengar kan? Unta dia tak ada, kenderaan dia tak ada. Allah, dia punya takut lah, dia punya putih asa, dia punya jadi tak ada harapan lah. Dia pun tertidur. Dia tercelik-celik mata tu, dia tengok unta dia mai balik. Duduk depan dia. Tuan-tuan boleh bayang. Dia punya seronok tu, tak tahulah nak habaq lagu mana dia punya syok tu. Dia nak kata, Allah Tuhanku, aku hambamu. Dia punya seronok tu, dia tertukar. Dalam hadis itu bila dia terlalu seronok, min syiddatil farh, oleh kerana terlampau seronok, dia tersasul. Dia tersasul. Dia kata, aku Tuhan Allah, Allah hamba aku. Dia berdosa. Dia berdosa ke tak? Perkataan tu kufur. Tetapi dia sebut dalam keadaan tersasul kerana terlalu gembira. Jadi di kalangan ulama kata situasi lelaki ini sama. Oleh kerana dia terlalu takut, diselubungi oleh dosa-dosa dia, sampai dia pergi sebut perkataan yang dia sendiri tak tahu makna dia. Tetapi Allah Ta'ala dengan rahmat dia yang luas, rahmat dia yang besar, dia memaafkan kerana dia tahu kawan ni bukan nak petikai kuasa dia, tapi kerana takut dia buat benda yang, satu orang takut ni dia akan buat satu benda yang kita, tuan-tuan boleh bayang. Orang lari pada, bisa tengok orang lari pada polis trafik kan, dia naik motor, dia tak ada lesen, dia punya pusing lari daripada polis trafik tu. Kita tengok dia lawan arus tu, ush. Tapi oleh kerana takut kena tangkap ni, dia dah tak terbayang dia punya tindakan dia tu membahayakan dia. Dia tak bayang. Kita yang tengok ni rasa takut. Maka kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahawa Allah ampun dia kerana ada uzur untuk dia. Maka yang lebih menarik, para ulama antaranya Al-Imam Muslim. Ni Imam Muslim. Imam Muslim meletakkan hadis ini di dalam kitab At-Taubat. An-Nawawi rahimahullah buat bab apa dia tuan-tuan? Bab ni menarik. Bab
Pertama tuan-tuan tengok, Al-Imam Muslim letak hadis ni di dalam bab taubat. Artinya apa? Lelaki ni bertindak sedemikian kerana apa? Kerana dia nak balik ke pangkal jalan dan dia menyesal di atas dosa. Dia nak taubat lah. Hadis ni menunjukkan dia buat macam tu pasal dia nak taubat lah. Dia rasa berdosa, dia nak hukum diri dia. Bahkan kata Al-Imam Nawawi ada bab, hadis ini diletakkan di bawah bab luasnya rahmat Allah Ta'ala, dan rahmat Allah Ta'ala itu mengatasi kemurkaan dan kemarahan Allah. Nampak tak? Daripada bab ini kita dapati satu kesimpulan yang menarik. Bab pada menyatakan tentang luasnya rahmat Allah Ta'ala, dan rahmat Allah Ta'ala itu melebihi daripada kemurkaannya. Sebab itu tuan-tuan, antara benda yang Allah haramkan ke atas hamba dia apa dia? Berputus asa daripada rahmat dia. Dalam hadis ni menunjukkan betapa teruknya dosa dia, betapa buruknya tindakan dia, betapa rendahnya dia punya sangkaan kepada Allah, pun Allah Ta'ala masih lagi boleh maafkan dia, ampunkan dia, kerana rahmat Allah luas. Dan Allah bagi uzur, excuse kat dia. Dia sebut tu dalam keadaan dia takut sangat sampai dia tersilap sebut, dia tersasut. Ada apa kata, ada alasan kita boleh maafkan dia. Kan? Itu antara benda yang menarik dalam hadis ni. Baik, tuan-tuan, kesimpulan daripada hadis ni apa dia? Nabi SAW pernah ziarah satu orang dalam keadaan nazak, sakaratul maut. Ni kesimpulan lah. Nabi SAW, pasal tu tuan-tuan, pengajaran yang dipetik oleh para ulama, jangan bermudah-mudahan mengkafirkan orang atau mengeluarkan seseorang daripada rahmat Allah, atau menutup pintu taubat daripada hamba-hambanya. Kalau Allah Ta'ala boleh maafkan, boleh ampunkan kawan ni yang punya teruk dia punya tindak tanduk, siapa kita untuk menghalang orang lain daripada dapat rahmat Allah? Kalau Tuhan sendiri boleh ampunkan kawan ni yang meragui kekuasaan dia, yang bertindak lawan dia, dia boleh ampunkan, siapa kita? Maka sebab itu di antara tindakan yang salah ialah apa? Mudah mengeluarkan orang daripada rahmat Allah. Tu yang tuan-tuan baca dalam hadis, satu orang buat amalan ahli syurga, seorang lagi buat amalan ahli neraka, yang syurga tu masuk neraka, yang neraka tu masuk syurga. Pasal apa dia jadi macam tu? Pasal yang syurga tu pi kata dekat ahli neraka tu, mula dia kata, hang bertaubatlah, urusan aku jangan kalut. Hang bertaubatlah, hang jangan duk kalut, tu urusan aku. Hang jaga diri hang, aku jaga diri aku. Dia pi kata lagu tu. Kawan yang bagus, yang baik ni, ahli syurga ni, dia kata apa? Kalau hang mati, Tuhan tak ampun dosa hang, dia tu yang masuk neraka. Kawan yang ahli syurga tu masuk neraka. Tuan-tuan, hadis ni banyak kali dah kita baca. Pasal apa dia jadi macam tu? Pasal dia mendahului Allah, dia menutup rahmat Allah, dia mengambil hak Allah Ta'ala. Allah yang menentukan seseorang, kita pergi lebih-lebih. Pasal itu tuan-tuan, bahaya satu orang yang menghukum orang lain musuh Allah Ta'ala. Dia ni tak ada keampunan untuk Allah, keampunan Allah tak ada untuk dia. Jangan. Pasal itu kalau orang tanya kita, orang yang buat dosa besar, kita akan kata apa? Dia di bawah kehendak Allah. Allah boleh ampun dia. Nabi SAW pergi ziarah satu orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Dia nak mati dah. Lalu Nabi bertanya kepada lelaki tersebut, dalam keadaan yang engkau sedang mengalami ni sekarang ni, dalam keadaan engkau nazak, sakarat, dalam keadaan engkau dah nak mati ni, apa yang engkau rasa, yang kau harapkan daripada Allah? Apa perasaan kau? Nabi tanya dia, apa yang perasaan orang yang tengah nak mati ni, kalau tuan-tuan boleh bersembang dengan dia, apa yang dia harapkan? Kata dia, aku mengharapkan rahmat Allah yang luas. Allah ampun dosa aku.
Aku harap Allah dengan rahmat dia yang luas, Allah ampunlah dosa aku. Dan aku takut Allah azab aku di atas dosa yang aku buat. Dua benda, dua perasaan, dua perkara yang dia rasa. Yang pertama, dia rasa berharap Allah Ta'ala ampun, kerana dia tahu kalau aku buat lagu mana pun Allah ada rahmat dia. Rahmat tu aku akan selamat. Dengan rahmat tu aku selamat. Pasal itu kita masuk syurga bukan kerana amalan, kerana rahmat. Rahmat Allah tu yang kita nak. Pasal itu kita selalu doa warhamni, warhamni. Tapi masa kita baca tu, kita tak faham dan kita tak rasa zauq dia. Rahmat aku ya Allah, rahmat aku ya Allah. Pasal itu orang sebut rahimakumullah. Allah rahmat. Rahmat Allah ni besar tuan. Dia kata dengan rahmat Allah aku selamat. Tapi aku rasa takut jugalah kalau Allah azab aku. Pasal aku ada dosa, aku takut. Dia ada takut tu. Macam kawan tadi takut. Nabi kata apa? Siapa yang ada perasaan itu ketika dia nak mati, dia berharap Allah Ta'ala ampun dengan rahmat dia, Allah ampun. Sesiapa yang ketika dia berada pada ambang kematian, dia merasa harapan Allah akan ampun dengan rahmat Allah dosa-dosa dia, Allah ampun. Allah ampun. Dan sesiapa yang takut Allah azab dia kerana dosa yang dia buat, Tuhan tak akan azab. Tuhan tak akan azab. Siapa yang takut Tuhan azab seksa dia, Tuhan tak akan seksa. Tu Nabi kata. Maka sebab itu kata para ulama, ketika kita nak mati, hendaklah seseorang itu berkumpul pada dirinya dua perasaan, al-khauf war-raja. Ketika tuan-tuan berada di ambang sakarat, ketika telah sampai masa untuk tuan-tuan dan saya menghabiskan kehidupan ini, al-khauf, takut, tetapi jangan melampau. Ar-raja, ada harapan. Siapa-siapa yang ada al-khauf dan raja, takut Allah seksa, Allah tak seksa. Kalau siapa yang takut Allah seksa, Allah tak seksa. Dan siapa yang harap Tuhan ampun, dia sangka baik Tuhan akan ampun. Kalau kita tanya, pasal itu tuan-tuan, sunnah adab bila tuan-tuan pergi melawat orang sakit, jangan duk gempak dia. Kita mesti bagi kata-kata yang tafaul, kata-kata yang positif. Tuan-tuan pergi tengok satu orang, dia kata, hang ni aku tengok orang rajin, orang pergi masjid, orang pergi mengaji. Aku kalau esok-esok mati ni macam mana? Allah ni dia maha pengampun. Aku tahu kita semua buat dosa, tapi hang istighfar, hang taubat, Allah ampun. Kita kena kata macam tu. Biar dia sangka baik, biar dia mati tu dalam keadaan dia husnuzan. Tuan-tuan jangan pergi duk takut-takutkan dia pula. Tak boleh, salah. Dia kata, hang tengok aku macam mana? Hang kenal aku lama dah. Hang rasa aku macam mana? Pi. Hang nak dengar betul-betul tak? Hang nak dengar hak jujur? Kan hang nak suruh aku bohong? Hak jujur. Aku malas nak cakap tapi aku nak habaq. Hang kalau malam pertama memang tak boleh lena. Nanti malaikat main dengan aku kenal hang. Jemaat pun tak pi. Hak waktu telah lah. Jadi dia dengan begitu kita duk takut, dia sangka buruk pula ke Allah Ta'ala, menyebabkan dia rasa Tuhan tak ampun dia. Kita mau kata apa tuan-tuan? Ni yang bunuh 100 orang pun masuk syurga, hang seorang pun tak bunuh, takkan masuk neraka. Tuan-tuan kena kata macam tu. Ni dekat siapa ni? Dekat hak nak mati. Tapi kalau hak duk sihat, duk bergencok tu, jangan duk kata lagu ni pula. Tengah dia duk menari sakan tu, dia tanya kita, hang rasa aku macam mana? Hak bunuh 100 orang pun tak masuk neraka, hang menari macam ni, takkan nak masuk neraka. Pakai menari sampai ke sudah. So dia kena ada keseimbangan, tawazun. Di mana takut itu kena tinggi, di mana harap itu kena tinggi. Orang sakit jangan takut sangat, harap tu lebih. Maka sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, senantiasa pada diri orang beriman itu bersilih ganti al-khauf war-raja, takut dan harap. Betul ada neraka, tapi ada syurga. Betul ada murka, tapi ada rahmat. Betul Tuhan kata wallahu syadidul iqab, Allah itu sangat keras seksaan dia. Allah itu sangat apa? Wallahu azizun hakim. Tapi jangan lupa wallahu ghafurur rahim.
Jangan lupa pada ayat Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Maha lembut lagi Maha Pengasih. Jangan hanya dibaca nama-nama Allah yang keras dan kasar itu. Aziz, Hakim, Jabbar, Mutakabbir, Syadidul Iqab, Azabun Alim. Baca juga ayat-ayat rahmat dan ayat-ayat kasih sayang. Maka hadirin mukminin, mudah-mudahan hadis ini kalau kita baca, kita tak keliru dan kita tak rasa sangka buruk dengan Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada diri saya dan kita semua melalui hadis lelaki yang walaupun dia bersangka buruk ataupun dia menafikan kekuasaan Allah, tetapi kerana akhirnya dia takut, dia buat tu kerana dia takut Tuhan sayang dia, Tuhan maafkan dia, Tuhan maafkan dia. Apa kebaikan dia tuan-tuan? Tauhid. Tauhid. Dia tak ada kebaikan lain. Mayang dak, puasa dak, zakat dak, apa semua dak, tapi dia tauhid. Yang kedua dia takut, dia selamat. Jadi kita tak tahu dalam banyak-banyak amalan kita yang mana yang menyelamatkan kita daripada neraka. Tak tahu. Kita tak tahu mana yang kita selamat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.